Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga dalam episod yang ke-19 untuk sama-sama. Pada 19 Ramadan ini kita ingin melihat permata daripada surah As-Sajdah sepanjang Ramadan ini. Buat ayah-ayah yang bersama, saya mengucapkan terima kasih dan juga kepada ibu yang menemankan ayah. Saya jemput untuk share ya di Facebook ataupun di YouTube ataupun bagi yang mengikuti di depan kaca TV untuk terus bersama istiqamah dan menjadi amal juga pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Pada hari ini dalam tajuk kita Bina Syurga di Rumah, kita bersama dengan dua orang panel. Yang pertama saya mengalu-alukan Al-Fadil Ustaz Dr. Said Syahrizan Said Muhammad. Selamat datang Doktor. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah, dan juga qari kita Ustaz Ahmad Solihin bin Baharim. Selamat datang Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kita ingin sama-sama memulakan majlis kita yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor ini dengan kita melihat kepada ayat 18 hingga 20 daripada surah As-Sajdah. Mari sama-sama kita baca 3 ayat ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Ahmad Solihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 18 hingga 20 daripada surah As-Sajdah. Pada ayat yang ke-19 Allah menyatakan berkenaan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat syurga-syurga sebagai kediaman, sebagai pahala ke atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah terjemahan yang kita ingin lihat lebih lagi tentang bagaimana Allah menyatakan tentang istilah al-ma'wa ya dalam ayat ini. Namun kita ingin juga mendengar perkongsian daripada seorang tokoh ya, iaitu Tuan Muhammad Fairuz bin Abu. Apakah panduan tambahan untuk ayah-ayah di luar sana dan juga untuk kita saksikan. Hadis Nabi SAW yang sangat masyhur yang menyebut anak-anak ini ibarat kain putih. Okey, ibu bapanya yang mencorak mereka sama ada menjadi Majusi, Nasrani ataupun Yahudi. Sebenarnya kalau kita ambil konteks hadis ini, kita mungkin nampak ibu ayah tu yang membentuk agama anak-anak. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu faham kain putih itu juga dicorak oleh ibu ayah yang menentukan sikap mereka, cara bercakap mereka,
hubungan mereka dengan ramai orang, hubungan mereka dengan adik-beradik, dengan masyarakat, dengan kawan-kawan dan lain-lain. Jadi apa sebenarnya yang kita perlu pasakkan dalam jiwa anak? Bagi diri saya secara personal, kita sebenarnya perlu menerapkan satu benda yang berbeza dengan orang lain. Nampak? Bila sebut ini mesti macam apa yang berbeza? Sebab hari ini kalau kita perasan, masyarakat seringkali nak cepat dalam anak dia melakukan satu-satu benda. Sebagai contoh, membaca kena cepat, belajar bahasa Inggeris kena cepat, solat kena cepat. Pendek kata, segala apa yang dia nampak daripada sudut akademik dan kemajuan daripada segi itu, semua nak cepat. Sedangkan anak belum lagi berusia 7 tahun. Jadi, bagi diri saya, menurut saya sendiri, untuk anak-anak yang berusia 1 hingga 7 tahun, di sinilah ruang untuk bonding yang paling banyak boleh dilakukan dengan anak. Bermain, bersembang, berkomunikasi, berbual. Satu lagi, kisah Nabi Yusuf dan juga Nabi Yaqub. Nabi Yusuf kecil bermimpi matahari, bulan, bintang-bintang sujud. Dan dia cerita ke ayah dia Nabi Yaqub. Bagi kita, kalau anak-anak kecil sampai boleh bercerita tentang mimpi dia, ini bermakna hubungan dia dengan ayah rapat. Tapi kalau kita dengar anak kita cerita benda-benda yang tak masuk akal, yang tak make sense, kita akan cepat mengabaikan. Tetapi Nabi Yaqub tidak begitu. Nabi Yaqub dengar, ini benda yang besar, jangan cerita dengan adik-beradik yang lain. Ini menandakan bagaimana seorang kanak-kanak yang baru usia kecil rapat dengan ayah, hingga bekalan tarbiyah itu mampu untuk dipegang Yusuf walaupun dia telah terpisah dengan ayah dan keluarga. Inilah peranan seorang ayah yang sangat penting untuk kita tanam dalam diri. Anak sebenarnya paling mudah nak lakukan satu benda bukan daripada apa yang kita cakap. Pergi solat, pergi mandi, pergi makan. Tetapi mereka perlukan ajakan. Jom solat, jom makan sama-sama. Tak kisahlah dalam rumah itu ada ayah, ada ibu, tak ada ibu, ada ayah saja, ada ibu, ayahnya tak ada, ataupun tak ada keduanya. Dia bukan pandang dengan siapa yang ada kat rumah tu, tetapi dihidupkan dengan apa. Antara cara paling terbaik untuk mengurai masalah bersama dengan anak-anak, walaupun tak ada suami di sisi, adalah berbual dengan anak, berkomunikasi. Paling penting, biarlah anak tu rasa yang ibunya wujud di rumah, ayahnya wujud di rumah, dengan cara kita acknowledge perubahan mereka, kebaikan yang mereka lakukan, kata-kata pujian. Biarlah anak ini membesar dalam keadaan emosinya telah diisi dengan kata-kata pujian yang banyak daripada mak ayah mereka, daripada kecaman, makian, kata-kata yang buruk. Itulah perkongsian daripada Encik Muhammad Fairuz bin Abu sebentar tadi untuk sama-sama kita ambil pelajaran bagaimana untuk kita membina syurga di rumah. Dan lebih daripada itu, kita ingin memahami daripada ayat yang ke-19 sebentar tadi, apabila Allah menyatakan berkenaan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat syurga sebagai kediaman, sebagai pahala ke atas apa yang telah mereka kerjakan. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syed Sarizan. Bila Ustaz, kalau kita dalam surah Al-Kahfi itu, Allah menyatakan orang beriman, beramal soleh itu ada dapat ajran hasana, dan makithina fihi abada. Tetapi dalam ayat ini Allah nyatakan dalam istilahnya al-ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kalau boleh Ustaz jelaskan apa maksud perkataan-perkataan ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, al-qari kita, yang sama-sama kita hari ini dapat berhimpun untuk membincangkan satu perkara yang perlu kita fikirkan, yang mana tentang al-ma'wa. Yang mana al-ma'wa itu kita nak ke sana, kita mengharapkan tempat yang kita inginkan dekat situ. Yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatul ma'wa. Jannat ni dia taman-taman. Al-ma'wa dari segi bahasanya tempat tinggal. Tempat tinggal tu kalau kita kata tempat tinggal rumah kita lah. Kalau orang nak beli rumah, dia akan buat kata orang fasi nak beli rumah. Dia bukan tengok harga.
Rumah ni murah lah, bawah 300, tapi tengok bilik nak masuk pun tak muat badan besar macam saya ni. Tak payahlah, biar mahal sikit tapi selesa kita nak duduk. Kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Maka gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak sebut syurga ini sebagai taman-taman yang indah saja, tetapi taman untuk didiami selama-lamanya. Kalau kita lihat taman permainan bukan milik kita, yang dibuat cantik-cantik. Saya terpegun masa nak pergi Sungai Buloh tu, ada projek perumahan tu, dia ada tunjukkan satu gambar. Dia gambarkan cantik taman tu dengan ada tasiknya, ada tempat laluan untuk berjoging dengan rumah cantik, subhanallah. Tapi taman tu milik orang ramai. Milik kita berkongsi. Kita tak boleh buat rumah situ, kita tak boleh tidur situ. Ya, tapi taman-taman syurga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tempat tinggal selama-lamanya. You own the place. Dan tambah lagi nak minta apa, nak 1001 istana, minta, dan tidak ada batasan. Yang mana keindahan itu tak dapat digambarkan. Mala ainun ra'at wala udhurun sami'at wa ma khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah melihat. Kalau kita pergilah dakwa, saya pernah pergi tempat yang paling cantik dekat dunia. Okay, fine. Dekat syurga rupa-rupanya tak tergambar macam tu punya cantik. Telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas di hati macam ni cantik punya syurga. Jadi inilah balasan mereka yang beramal saleh, yang taat pada perintah Allah dan mendengar dan mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jannatul ma'wa, taman-taman syurga, adalah tempat tinggal selama-lamanya yang akan dinikmati tanpa rasa bosan dan tanpa rasa letih. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Dr. Syed Syarizan, ya, menjelaskan tadi tentang Jannatul Ma'wa, ya, sebagai satu balasan, ya, sebagai satu rumah yang kita idam-idamkan. Cuma bila bercakap tentang nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai satu anugerah, ya, kepada mereka yang beramal. Jadi kita dekat dunia ini kena beramal, kena buat kerjanya untuk dapat balasan itu. Tapi di sini pun kita ada rumah. Jadi apa yang perlu kita isi dalam rumah kita ini yang sampai layak dapat rumah sana. Pasal kadang-kadang rumah kat sini dah lawa sangat, rasanya dah tak payahlah kot nak sampai sana. So kalau boleh Ustaz jelaskan, rumah dekat sini dengan rumah kat sana tu apa yang bezanya agar kita rasa, oh memang kita kena pergi ke rumah sana lah. Silakan Ustaz. Baik Ustaz, rumah sini dia cantik tu setahun dua je. Okey. Mula-mula beli tu setahun cantik, Allahu Akbar. Tahun depan hujan, ribut, dia punya cat pun dah tak cantik dah. Ada kelopak sana, kelopak sini. Ya, lepas tu nantilah setahun tu pipe rostak tercabut lah, macam-macam. Ya, kita nak menjaga tu ada maintenance pula tu. Ya, kita sewa kat rumah orang, tiap-tiap tahun kita kena datang rumah, kena repair rumah tu. Tukar penyewa baru, atap rosak lah. Ini hakikat rumah dekat dunia yang kita nak kena jaga. Tapi dekat syurga nanti, syurga yang jaga kita, Allah yang jaga kita, malaikat yang jaga kita. Yang mana di situ bagaimana kita tak boleh lari lah. Hakikat itulah yang dinamakan dunia yang fana. Dia akan luput, dia akan hilang. Benda yang baik dia akan rosak. Sama juga kita yang hidup akan mati satu hari nanti, akan dilupuskan daripada dunia ini. Dan dunia ni akan lupus juga, akan habis, akan hilang dan akan meletup sehancur-hancurnya. Jadi bagaimana kita persediaan nak dapatkan jannatul ma'wa? Seperti mana disebutkan oleh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat, iaitu mereka yang beriman dan mereka yang beramal saleh. Beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia penuhi keperluan rukun iman yang keenam itu. Yang keenam rukun iman. Dan begitu juga amal-amal saleh yang dilakukan, yang diajarkan oleh Nabi SAW berdasarkan sunnah baginda SAW. Maka akidah kita beriman pada Allah, beriman pada malaikat, Nabi, kita hari akhirat, dan apa saja yang didatangkan oleh Allah dan Rasul dia beriman. Walaupun tak nampak dengan mata kasar, tapi sebab datang daripada Allah, datang daripada hadis yang sahih, dia beriman. Okey, dalam hati settle. Dekat luar Allah perintah dia buat, yang wajib dia buat, tambah lagi dengan sunat. Maka apabila dipenuhi dengan ciri-ciri sebegini, maka dia layak untuk mendapat jannatul ma'wa. Maka inilah yang perlu diterapkan dalam rumah kita. Sebab itulah Nabi SAW perintahkan kita supaya perintahkan anak kita bila umur 7 tahun supaya mereka sembahyang. Inilah amal saleh. Ya. Kenapa tak suruh zakat? Dia belum ada duit lagi. Cuma kita bagi contohlah
kepada anak kita tentang qudwah bersedekah itu. Dan tambahan pula dengan benda yang lain, bila masuk Ramadan ini kita suruh anak kita berpuasa pula. Ya, orang kata, ustaz, dalam hadis ni yang Nabi kata muru auladakum bisolati sab'in, perintah anak kamu untuk solat ketika umur 7 tahun dan pukul mereka bila sampai 10 tahun tak nak solat. Jadi mananya hadis yang kata puasa? Nabi suruh solat saja. So ulama salaf dia mengkiaskan juga. Ya, dia kata solat adalah rukun Islam yang tertinggi selepas syahadah. Bila Allah suruh anak kita berpuasa, solat pada umur 7 tahun, begitu jugalah puasa. Sama juga amalan yang mereka tak memerlukan harta, tak memerlukan tenaga, tak memerlukan pakej yang banyak berbelanja seperti haji dan zakat. Maka puasa dan solatlah yang sesuai untuk anak kita. Maka bapa, penjaga, ayah wajib menyuruh mereka untuk melakukan ibadah. Ya, kadang-kadang kita tengok dari segi sudut tu, kita kena tahu konsep bagaimana kita mendidik anak. Ramai yang saya lihat ibu bapa dah start suruh anak mereka berpuasa umur 7 tahun. Itu satu inisiatif yang sangat baik. Tetapi dalam dia suruh anak dia 7 tahun berpuasa tapi tak suruh anak dia solat. Itu satu kesilapan yang sangat besar bagi saya lah. Sedangkan dua-dua itu perlu dituntut. Bila ditanya suruh anak berpuasa dengan solat, mana lebih utama? Solat lebih utama. Itu jelas dalam hadis. Ya, puasa juga dituntut, tapi bagaimana kalau anak tu tak mampu? Tak mampu itu lain cerita, mungkin kena didik. Ya, mungkin boleh puasa separuh hari mula-mula dulu ke, ya, sebelum sampai 10 tahun. Bila 10 tahun tu kena puasa penuh lah. Jadi ada tingkatan-tingkatan didikan yang perlu kita lihat, dan ada seninya dan ada prioriti yang perlu kita lihat untuk mensyurgakan rumah kita, yang mana imbalannya nanti rumahku syurga itu akan menjadi syurga hakiki dekat akhirat yang layak untuk kita terima dan sekeluarga. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Syed Syarizan yang menjelaskan bagaimana kita nak bina syurga di rumah, Ustaz, ya, agar harapnya kita dapat rumah di syurga nanti, jannatul ma'wa bima kanu ya'malun. Ia perlu diusahakan, ia perlu diamalkan, kena buat kerjalah, dan kerjanya itu tadilah kita kena bina syurga di rumah kita itu. Bukannya kita ada orang kata Ustaz ni, jangan sampai pinggan melayang apa sebagainya, nanti kita bertemulah di pintu syurga kan. Kalau katakan kat rumah melayang-layang tu, khawatir nanti kalau sampai ke sana pun melayang-layang juga, ya. Jadi ia perlu dibina seawal di sini, ya, fid dunya hasanah. Dan dalam ayat yang dibincangkan ataupun yang kita baca sebentar tadi pada ayat 19, amalladzina amanu wa amilus solihat, ya, bercakap tentang iman berkaitan dengan akidah dan juga amal, Ustaz, ya. Ada amalan syariat lah, kalau saya boleh nyatakan di situ kan, ada paduan di antara akidah dan juga syariat dalam rumah kita. Dan saya ingin bertanya juga kepada Ustaz Ahmad Solihin, ya. Ustaz ambil Usuluddin, ya, belajar di universiti sekarang ini. Mungkin di situ Ustaz boleh kongsikan sedikit bagaimana apa yang Ustaz belajar itu nanti dia akan menjadi bekalan penting dalam tajuk kita ini, bina syurga di rumah. Pasal belum lagi ada rumah tangga kan, tapi Ustaz belajar itu pastinya ada 1-2 poin yang saya rasa saya nak manfaatkan agar rumah saya nanti satu hari nanti adalah rumah yang menjadi preview syurga, agar layaklah keluarga saya nanti masuk syurga sekeluarga. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz. Jadi apa yang dapat saya kongsikan ialah akidah ini ialah asas ataupun pokok dalam agama, iaitu usuluddin, iaitu usul kepada agama. Jadi untuk membina keluarga syurga di rumah ialah pokoknya ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan yang mantap dan melakukan amal soleh, seperti mana ayat yang 19, allazina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita berada di rumah itu, dengan kita bina ahli keluarga kita, mudah-mudahan dengan keimanan itu kita dapat membina syurga di rumah.
Ya, jadi terima kasih diucapkan ya, pelajaran daripada Usuluddin yang didalami oleh Ustaz Ahmad Solihin ini ada kaitan dengan istilah amanu sebentar tadi ya, beriman, keimanan, akidah yang jelas agar dalam rumah itu tidaklah Ustaz ya, diletakkan daun-daun. Kan ada juga rumah kan yang rumah orang-orang yang letak tangkal, ada letak Ustaz, tanam-tanam saka dan sebagainya, dan ini bukan sesuatu yang hanya berlaku 30-40 tahun yang lepas, masih ada lagi sampai sekarang, pasal dia kata nak melindungi rumah daripada masuk pencuri katanya. Allah. Jadi kalau boleh Ustaz Dr. Syed Sharizan boleh komen pendek peringkat awal ni sebelum kita berehat, apa amalan-amalan yang mencalar akidah yang perlu dielakkan oleh ayah, oleh ibu pada waktu ini? Silakan Ustaz. Baik, isu-isu akidah ni banyak berlaku sebenarnya dalam menyerang minda anak kita sekarang ni. Kalau dulu tu mak bapak dia ajar anak dia, okey, tanam tangkal, pasang tangkal, rumah kita akan be protected dengan benda-benda. Ini benda khurafat. Sekarang ni mungkin tak berlaku macam tu. Mungkin ada sedikit tapi tidak banyak. Tapi dari segi sudut pencalaran akidah tu, mak bapak saya lihat lebih kepada media sosial. Ya, di situ kita lihat media sosial ni ada benda baik, ada benda jahat. Macam pisau lah. Pisau kita potong daging, sedap makannya bila masak. Tapi pisau tu boleh digunakan untuk membunuh orang. Tapi kalau kita tak kawal anak kita akan menyelusuri setiap genap dalam media sosial ini, handset yang kita bagi, tablet yang kita bagi, dia akan tengok sana sini. Maka tidak heran ramai di kalangan anak-anak yang kalau kita lihat remaja-remaja sekarang sudah lari akidahnya, lari ke pemahaman liberal, lari kepada free thinker dan sebagainya. Ini sangat membahayakan, lebih membahayakan daripada isu-isu tradisional yang pernah dilalui oleh zaman ibu bapa kita, mak bapak kita. Dan tambahan juga budaya Hinduisme itu juga boleh mencalarkan akidah anak-anak kita. Sebagai contoh, saya minta maaf kalau budaya K-pop, kalau tidak salah saya sebut di sini, terlalu ta'assub dengan budaya K-pop ataupun perfilman drama di Korea itu menyebabkan peminatnya terlalu ta'assub. Akibatnya, saya pernah tengok dekat media sosial ada satu hari kematian artis K-pop ataupun pelakon yang mati bunuh diri. Pernah berlaku, yang mana bila dipaparkan dekat Facebook, ramailah anak-anak Melayu tu yang komen dekat bawah tu. Yang dia komen apa? Apa istilah namanya Ustaz? RIP. Rest in peace. Bagi saya itu sangat mencalar akidah. Sebab yang mati itu bukan Islam. Rest in peace tu seolah-olah kita mensyurgakan dia. Sedangkan hakikat orang yang bukan Islam, mereka sama sekali tidak berhak masuk syurga. Jadi di sini pencalaran akidah sebenarnya yang mana mak bapak perlu sedar. Sedar tak sedar, kita kena sedar sekarang supaya benda ini perlu dikontrol, tidak menjarah lebih dahsyat dan lebih kritikal. Ya, terima kasih diucapkan kepada Dr. Syed Sharizan berkongsi ringkas berkaitan dengan bagaimana ketika kita ingin bina syurga di rumah itu dengan akidah, dengan syariat, ada unsur-unsur yang perlu kita beri perhatian terutama pada zaman ini. Tadi berkaitan dengan penggunaan perkataan Ustaz kan, ketika amat mengidolakan, kadang-kadang dia letak RIP itu pun dia tak tahu apa maksudnya ya. Padahal sebenarnya semua perkataan, segala tindak tanduk ia perlu digagaskan daripada akidah dan syariat yang sejahtera. Kita akan berehat sebentar. Kita ingin menyambung lagi selepas ini bagaimana nak memastikan senarai semak rumah kita adalah syurga, mini syurga sebelum kita diizinkan dengan rahmat Allah menuju ke syurga di akhirat sana nanti. Majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, derai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya.
Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini dalam tajuk kita Bina Syurga di Rumah. Program ini dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor, kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki, nikmat dikongsi dan seruan untuk menunaikan zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Dan alhamdulillah pada sesi yang pertama kita sudah pun membincangkan bagaimana untuk kita mengisi, memastikan bahawa rumah kita ini adalah syurga agar ianya mampu untuk mendapat rahmat sehingga di akhirat jannatul ma'wa yang dinyatakan pada ayat 19 sebentar tadi. Dan kita ingin meneruskan dengan bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 107 untuk kita memahami dengan lebih lanjut lagi apakah komponen penting sebagaimana yang kita bincangkan pada awal tadi untuk terus kita bersemangat bagi ayah-ayah membina syurga di rumah. Surah Al-Kahfi ayat 107 bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Salihin. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-107 surah Al-Kahfi surah yang ke-18. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah syurga Firdaus yang menjadi tempat tinggal bagi mereka. Jadi ini adalah ayat yang ke-107 bercerita tentang iman dan amal soleh. Ya, akidah dan syariat ini dua perkara yang konsisten ya dalam ayat 19 surah As-Sajdah, dalam surah Al-Kahfi ayat 107, dalam surah Luqman ayat 8 dan banyak lagi di dalam Al-Quran. Kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syed Syarizan untuk kita memahami Ustaz ya, bercakap tentang akidah, iman dan juga syariat ini, ia adalah satu perkara yang penting. Namun seperti mana yang dikongsikan oleh tokoh ayah sebentar tadi, Tuan Muhammad Fairuz, komunikasi. Macam mana sebenarnya kalau dalam surah Luqman itu ada cakap la tusyrik billah ya. Takkan nak cakap itu aja, la tusyrik billah. Macam mana sebenarnya bagi seorang ayah nak bercakap dengan anak agar percakapan, dialog, hubungan dalam rumah tangga itu adalah membawa kepada akidah dan syariat yang sejahtera. Silakan. Baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Satu persoalan yang sangat menarik. Dia sebenarnya bila cerita tentang isu akidah dekat rumah ni Ustaz ya. Ya. Dia satu isu yang mencabar. Kadang-kadang dialog anak-anak kita masa kecil itu ya kata abah Allah tu duduk kat Mekah. Allah tu pakai serban ke? Dia fikir kita ni pakai serban, Allah ni baik. Dia kata Allah ni baik, mesti pakai serban jugalah. Dia satu isu akidah yang sangat mencabar dan perlukan kreativiti. Ya. Jadi di sini bila kita sebut tentang perkara ini, bagaimana nak menjawab persoalan, bagaimana nak berkomunikasi dengan anak-anak kita berteraskan akidah. Iaitu kita kena ada ilmu. Ilmu tu penting. Mak bapak kena belajar dan kena fahami asas-asas akidah. Bila dia ada asas ilmu, maka insya-Allah ada step yang seterusnya, kreativiti boleh digeneratekan berdasarkan pengalaman, berdasarkan pertanyaan, berdasarkan research dan seumpamanya. Jadi bila kita sebut tentang la tusyrik billah, dalam kita mendepani isu-isu akidah dalam perbualan bersama anak-anak ini, kita terapkan isu-isu akidah. Contohnya lah kan, ya, anak kata abah ni banyak duit lah, kaya betul abah, mana abah dapat duit? Kita terapkan ini semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Abah kerja macam mana pun, tapi kalau Allah tak izinkan abah naik pangkat, gaji besar, kamu tak rasa macam ni. Jadi segala-galanya datang daripada Allah. Itu hakikatnya. Jadi abah kerja penat, naik pangkat, ilmu, abah belajar tinggi-tinggi dan sebagainya, itu sebab yang Allah izinkan. Maka ala kulli hal kita bersyukur pada Allah banyak-banyak. Dan setiap tindak tanduk yang kita usaha, kita ada target, kita ada objektif untuk sampai. Ini semua pasti tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlukan pergantungan yang kuat. Jadi sama juga kita kata anak kita belajar, dapat keputusan cemerlang, masuk universiti, insya-Allah dapat kerja. Tetapi untuk kita menuju ke arah cemerlang dalam peperiksaan, pembelajaran, perlu tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi berazam nak lulus, berazam nak berjaya, maka
kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini mak bapak kena terapkan dalam cara yang in the subtle way, apa-apa bidang ataupun dalam makanan sekalipun, ya, kita terapkan akidah. Benda ni masuk dalam mulut kita, Allah bagi izin kekenyangan dan sebagainya. Dan setiap pelusuk kehidupan kita, kita kaitkan dengan akidah, insya-Allah anda itu dibiasakan hari-hari dengan akidah, hari-hari dengan kebergantungan kepada Allah, hari-hari diceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia besar nanti secara automatik penerapan akidah itu menyebabkan dia akan merasa seronok dan menjurus kepada amalan syariah itu sendiri mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Dia rasa kebesaran Allah. Macam mana dia rasa kebesaran Allah, keesaan Allah, keagungan Allah? Sebab diterapkan semenjak kecil lagi. Ya. Kita jadikan sebagai satu rutin kehidupan. Bila nak berbicara, kaitkan kehidupan ni, kita kaitkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah. Maka ini yang memberi satu kesan yang sangat besar bagi saya. Kalau itu dicakna dengan cara yang kreatif, yang tidak membosankan, insya-Allah anak kita ini akan diperkukuhkan akidah akibat daripada tarbiyah kita, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz ya, berkongsi tadi bagaimana komunikasi ya dalam sebuah rumah ya yang bersifat syurga ya, bagaimana kita nak memastikan komunikasi itu berlaku dengan baik. Dan dikongsikan sebentar tadi bagaimana kita perlukan kreatif lah Ustaz ya, kreatif, tapi kreatif itu dengan ilmu ya, dengan ilmu maka ia akan menyebabkan anak-anak itu sambil makan, sambil ayah hantar ke sekolah boleh menerapkan nilai-nilai ini selain daripada anak belajar ilmu akidah dan ilmu syariat ini di sekolah ataupun ketika bertemu dengan cikgu-cikgu. Jadi bercakap tentang perkara ini Ustaz ya, kadang-kadang bilalah dia dah bercakap, dah berinteraksi dan dalam sebuah rumah tangga itu mak ayah nak anak berjaya. Ya, nak anak berjaya. Jadi bila dia dah berjaya dapat A tu kan, tahniahlah kamu kan. Alhamdulillah, kalau ada alhamdulillah tu baguslah kan. Tapi lebih daripada itu ialah bila mak atau ayah membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan ini, jadi anak pun kadang-kadang dia rasa mak ni ataupun abah ni kalau katakan abang dapat A tu abang dapat hadiah kan, yang saya ni bila tak dapat hadiah satu kan, tapi kata cuba kamu jadi macam abang kamu tu kan. Jadi itu kan komunikasi kan, komunikasi apa yang silap sebenarnya ataupun okey cakap begitu untuk memberi inspirasi kepada si anak dalam membina sebuah syurga di rumah ini. Silakan. Baik, cerita tentang kita nak anak kita akhlak yang baik. Kita nak anak kita adab yang baik. Tetapi sebenarnya kita sendiri pada anak kita, kita kurang beradab. Cara komunikasi itu, kita berinteraksi itu tak diterapkan adab yang sepatutnya. Ya, bagi saya kalau isu ini berlaku, bila kita lihat memperbandingkan antara dua anak ni, bagi saya dia ada elemen kurang adab bapa kepada anak. Jadi itu perlu dititik beratkan dan ibu bapa perlu cari jalan yang terbaik. Bagaimana kalau kata anak yang sulung ni bagus pembelajarannya, yang kedua ni dari segi sudut mungkin slow sedikit, kita kena cari jalan penyelesaian macam mana nak selesaikan. Bukan lagi kita nak tambah stres, kita nak tambah lagi bagaimana dia rasa betul-betul tertekan. Dan saya tertarik dengan metod yang digunakan oleh Nabi Ayub alaihissalam, yang mana dia sudi mendengar kalam Nabi Yusuf ketika kecil, cerita tentang mimpi dia. Ya, tak ada pula dia kata mimpi ini mainan tidur, mengarutlah kau ceritalah benda lain, tak ada. Dia menjadi pendengar yang setia. Kalau dalam isu daripada kita membandingkan anak-anak kita, tengok abang long kau pandai, cerdik, dia akan menjarah hati, dia rasa sakit hati, rasa tertekan. Ya, budak-budak zaman sekarang statistik kalau kita lihat, ya, kalau ikut kajian sosial, kanak-kanak sekolah rendah, sekolah menengah dah ramai mengidap penyakit tekanan perasaan, ya, bipolar dan sebagainya. Ya, jadi dalam hal ini daripada membanding-bandingkan, cuba kalau duduk dengar luahan hati anak yang gagal dalam pembelajaran ataupun kurang. Mungkin dari segi minat dia tak mungkin dari bidang sains ke, ataupun dia minat bidang lain, ataupun dia tak suka sekolah ni. Jadi cuba kita menyelami isi hatinya. Ya, begitu juga dalam erti kata kita nak bagi reward pada anak kita. Betul, tak ada masalah. Reward ni satu benda yang digalakkan. Zaman salaf pun ada reward juga bagi anak yang beribadah, berpuasa dan sebagainya. Hatta zaman salaf pun ada anak-anak yang memanah, pandai memanah pun ada dibagi reward
oleh golongan salafus saleh. Tapi cara sampai nampak anak tu yang ke bawah tu akan tercicir selama-lamanya, itu satu benda yang tidak bijak sebenarnya. Ya mungkin anak yang tercicir ni juga kita sediakan reward yang berlainan. Mungkin tak sama mereka yang cemerlang, tetapi dari segi sudut itu saya nak tekankan bahawa ibu bapa perlu menjaga adab. Menjaga tata susila, bagaimana nak berhubung dan berinteraksi. Jangan sampai kita fikir anak kena jaga hati kita, mak bapak. Tapi kita pernah fikir tak yang mak bapak tak pernah jaga hati anak-anak mereka? Itu kita kena fikirkan. InsyaAllah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Doktor berkongsi bagaimana bila kita bercakap itu, berkomunikasi itu perlu jaga perkataan Ustaz menjaga perkataan, kerana ia adalah adab, akhlak yang muncul daripada keimanan, akidah yang hadir. Dan kalau katakan kita dah jelas Ustaz kan bahawa sebenarnya memanglah tak sama setiap orang. Betul. Kan. Jadi tidaklah dibanding-bandingkan, dan kalau nak bagi semangat, ada kaedah ilmunya untuk anak ini mendapat semangat. Macam Ustaz cakap tadi lah, tanya balik apa yang berlaku, kalau perlu ambil solusi cikgu ke tuition ke. Jadi itu lebih praktikal berbanding dengan memberi perbandingan sebentar tadi. Dan inilah yang ditekankan kalau tuan-tuan yang ada plakat ini, di belakang ini ada dinyatakan solusi daripada Al-Quran, salah satunya adalah dengan qudwah hasanah. Cara kita bercakap itu, cara kita berinteraksi, mendengar. Kemahiran-kemahiran ini adalah kemahiran penting sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Yaqub sebentar tadi. Ada kemahiran mendengar bagi seorang ayah, kemahiran bercakap bagi seorang ayah ataupun ibu, dan contoh teladan qudwah hasanah inilah yang amat berharga. Kadang-kadang ianya lebih powerful lagi daripada kita menyatakan dengan perkataan ataupun lisan kita. Dan bercakap tentang perkara ini, saya nak bertanyalah pengalaman qari kita, saudara Ahmad Solihin bersama bapa ataupun ibu. Apa satu momen yang Ustaz masih ingat lagi bagaimana ayah ataupun ibu, ayah Ustaz Ahmad Solihin yang memberi kesan, perkataan beliau ke ataupun contoh beliau ke yang terkesan sampai hari ini, yang Ustaz masih terbayang-bayang, masih ingat lagi, menjadi contoh teladan sampai sekarang. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Jadi bercerita tentang ayah saya sentiasa seorang yang supportif, Ustaz. Supportif. Ke mana-mana saya pergi, ada program Al-Quran, dia sentiasa ikut. Tak kira siang ke malam ke, penat ke tak penat, sentiasa support saya dalam Al-Quran. Jadi alhamdulillah, antara perkataan-perkataan yang memotivasikan saya, untuk makluman ayah saya dah meninggal, Ustaz. Oh ya. Jadi antara perkataan-perkataan yang saya sentiasa terkenang hari ini, beliau sentiasa berkata kepada saya, teruskan belajar Al-Quran. Sebab insya-Allah dengan Al-Quran takkan susah. Itu ayat yang paling saya ingat. InsyaAllah dengan Al-Quran takkan susah. Jadi alhamdulillah, daripada perkataan tu saya terus istiqamah dengan Al-Quran. Dan sehingga hari ini, betul lah kata ayah saya tu, apabila kita berada dengan Al-Quran, insyaAllah rezeki itu tak putus. Itulah salah satunya nasihat ayah saya yang sentiasa saya kenang sehingga hari ini. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Ahmad Solihin, dan kita doakan kepada ayahanda Ustaz Ahmad Solihin diberi keampunan, diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nasihat yang pendek begitu, ia memberi kesan, Ustaz, memberi kesan. Tetapi kalau katakan perkataan-perkataan yang mencederakan, kadang-kadang ada juga anak yang ingat ayah dia katakan kau ni kan, dia tambah perkataan-perkataan yang tak sanggup kita dengar. Dan ini perkara yang perlu kita jaga betul-betul, dengan kita selalu bergantung kepada Allah, jaga adab dan akhlak, kerana kita inginkan rumah kita ini sebagai syurga, sehingga kan bila sampai di syurga nanti, memanglah perkataan-perkataan yang ada di syurga sana semuanya adalah perkataan yang baik-baik daripada ahli syurga, daripada malaikat yang menyatakan tibetum, bertuahlah kamu, berbaik ataupun dapat kebaikanlah kamu, semua baik-baik apabila sampai di sana. Jadi kita cuba bina, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin kita dapat membina syurga di rumah kita, insya-Allah. Di hujung ini sama-sama kita berdoa dipimpin Al-Fadil Ustaz Dr. Syed Syahrizan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pemurah. Rahmatilah kami, ampunilah dosa-dosa kami.
ampunilah dosa kedua-dua ibu bapa kami, sama ada yang telah pergi yang masih lagi hidup, ya Allah. Ya Allah, kami yang masih hidup, ya Allah, mengharapkan rahmat-Mu, ya Allah, memerlukan petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Dengan petunjuk-Mu dan hidayah-Mu, jadikanlah kami ibu bapa yang bertanggungjawab, ibu bapa yang berakhlak, ibu bapa yang inginkan yang terbaik kepada anak-anaknya, ibu bapa yang mentarbiah anak-anaknya melalui jalan-Mu, ya Allah, melalui sunnah Nabi-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kami bersama-sama dengan ahli keluarga kami dan sahabat-sahabat kami dan ibu bapa kami menghirup udara yang nyaman, kenikmatan yang tidak terputus, yang tidak terhingganya di syurga kelak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Syed Syarizan ya, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Solihin berada pada hari ini berkongsi ya bacaan Al-Quran dan juga permata-permata indah untuk kita jadikan sebagai senarai semak dalam membina syurga di rumah. Dan ia amat penting tuan-tuan, kerana apabila kita bercakap tentang rumah tangga ini, kita menghadiri kursus kahwin hanya mungkin 2 hari ya, mungkin ada kursus-kursus lain, tetapi perjalanan ini perlu dipetakan dengan peta daripada Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk sama-sama kita mencedok permata-permata daripada Al-Quran ini dalam Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Azab dan siksa, khabar benar yang nyata, maka bertaubatlah